makruh. Taklah haram, makruh. Dan tak juga disunatkan di hujung. Kalau kalut bismillah lah. Kerana apa? Dia tak disunatkan. Ya Allah. Dan ada juga yang tak disunatkan langsung macam mana? Ulama kata zikir yang mutlak. Sebab tu orang bang, dia tak sunat bismillah. Kerana bang tu sendiri zikir yang mutlak, semata-mata zikir. Pernah ke orang sebut lagu ni? Kita pi tahlil, kita pi mana tuan-tuan? Pi ketua ataupun apa? Kepala zikir tu dia kata, afdalu zikri la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim. La ilaha ada. Nah, ya Allah memang tak disunat pun. Pasal apa? Pasal la ilaha illallah itu dah zikir semata-mata zikir. Nampak? Ya Allah, dan ulama pun berdapat macam-macam tuan-tuan. Ada yang perkara-perkara yang lekeh. Misal kita kata kita sapu sampah kita apa ni, maka tak disunat. Bukan menunjukkan kata benda tu haram dak, tapi benda yang lekeh-lekeh dalam agama. No. Maka tak disunatkan bismillah. Ni panggil, kita gotong royong sapu sampah cuci longkang apa ni, panggil lah orang rasmi, mai kawan pun rasmi. Dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala saya merasmikan gotong royong. Allahu Akbar. Ya kawan tu pun nampak tak? Tu tak mengaji fiqh. Ya Allah. Sunat ke benda-benda tu nak abang kata benda hak lekeh-lekeh dalam Islam ni, maka setengah ulama pendapat ulama kata tak disunatkan bismillah. Ya Allah. Jadi bismillah ni tuan-tuan, bismillah ni kalau kita tengok dengan lafaz yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, bismillahirrahmanirrahim ni, jadi pada zahir ni nama yang kata dengan nama Allah Taala, bahawa Allah Taala tu nama bagi zat Tuhan kita yang wajibal wujud, yang wajib ada, khas ia pada lafaz dan pada makna dia. Apa makna? Nak abang kata lafaz dia tertentu bagi Allah Ta'ala, makna dia pun tertentu bagi Allah Ta'ala. Tak boleh bagi kat orang lain. Nak kita nak pergi bagi kat apa satu benda, nak buh kat orang pun, panggil buh nama anak nama Allah semata, boleh ke? Tak boleh. Haram. Dia khas bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan khas makna dia bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita nak terjemah makna yang lain tak sampai. Sebab terjemah God ke Lord ke apa, sebenarnya tu tak sampai. Yalah tuan-tuan. Baik. Dan makna retinya khas pada lafaz ni tertentu. Lafaz tu dengan lafaz Allah, dengan lafaz Allah tu nama bagi Tuhan kita, dan tiada harus kita namakan yang lain daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan ulama kata atas jalan sandaran. Apa sandaran ni? Kita bubuh nama Abdullah, hamba Allah, itu boleh. Pi nak bubuh Allah saja pada anak tak boleh. Pi nak daftar, pak cik ibu nama apa? Dia tak pak cik ibu cucu nama Allah. Allahu Akbar. Maka ulama kata tak boleh, melainkan atas jalan sandaran, melainkan kita bubuh nama sandak dulu Abdullah apa itu dibenarkan. Baik. Dan khas pada makna ni, abang kata tertentu makna Allah itu dengan ma'bud bihaqqin. Apa makna ma'bud bihaqqin? Yakni zat yang disembah dengan sebenar-benar, yang tiada dapat makna dia tu bagi yang lain daripada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, lagi kita akan bahas insya-Allah mana kalimah Allah ni. Jadi lafaz Allah ni tuan-tuan, dia panggil Ismul Azam. Ismul Azam, isim yang besar. Apa makna Ismul Azam ni? Di sisi jumhur ulama, dengan mana kata ketiadaan dapat sesuatu hajat ketika mana kita berdoa dengan dia tu, melainkan Allah Ta'ala terima belaka. Ini kata ulama. Jadi bila kita berdoa, kita banyaklah sebut Allah, Allahumma tu dah, itu doa. Maka ulama kata akan diterima, diperkenankan doa kita. Dia kata pak cik ni doa lama dah, daripada muda sampai ketua. Pak cik minta apa je? Pak cik minta kaya, tapi duduk tangan ni juga. Ya Allah, tak kaya-kaya juga. Maka ulama sebut kena tengok ni pasal dia. Pasal apa? Sebab tu kalau kita tengok, ulama kata melainkan kerana kita luput syarat yang paling besar dalam berdoa, bahawa Tuhan tak akan perkenan dia. Apa syarat paling besar? Ialah Nabi sebut luqmatul halal, suapan yang halal, makanan yang halal. Ini syarat yang paling besar dalam kita berdoa. Di samping tu, kalau kita makanan kita halal, makanan kita elok,
semua tuan-tuan, dan kita berdoa dengan Ismul Azam, nescaya Allah Ta'ala akan berkenan. Dan maupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia wahyu apa? Dia kata, "Hai Musa, jika menghendaki kamu bahawa diterima doa kamu, maka pelihara oleh kamu perut kamu daripada segala perkara ataupun segala benda yang haram." Allah Ta'ala firman gitu. Dan kita kena pelihara segala anggota kita daripada dosa-dosa yang menegah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima doa kita. Baik. Dia kata, "Pak Cik makan elok ah." Lepas tu doa pun daripada muda sampai tapi tak boleh juga. Ya Allah, ini kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini panggil qabdah dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia sayang kepada hamba dia. Pasal apa? Tuhan kata, "Ud'uni astajib lakum." Hampa doa kat aku, nescaya aku terima. Itu yang amal majid. Ud'uni, berdoa kamu kalian pada aku, astajib lakum, jawab pada ud'uni tu, Tuhan kata nescaya aku perkenankan. Nak kata aku akan terima. Tapi dia kata pasal apa tak boleh? Maka tak boleh ni tuan-tuan, ini dalam genggaman Allah Ta'ala. Pasal kadang-kadang Allah Ta'ala tengok, kalau dia bagi di dunia ni, maka hamba ni kufur dengan dia. Kita ada anak tingkatan 3. Dia balik mai, dia kata, "Ayah beli mutu, mak beli mutu." Kita, "Cik seorang yang duk naik bah, kawan-kawan semua naik mutu." Malu dia tak? Nampak tak? Ya Allah, kita pun duk malam tidur fikir pi mari duk bincang tengok. Kata kalau aku beli mutu kat budak ni, patah tengkok dia lompat, dia pergi rempit. Nampak tak? Pasal dia tak pernah lagi. Kita pun tak beli. Tak bagi ni bukan kerana marah. Tak bagi kerana sayang kat dia. Macam tu Allah Ta'ala. Kalau aku bagi ke hamba tu, kufur dia dengan aku. Nampak? Jadi Allah Ta'ala taruh ke semua benda ni, Tuhan tak bagi di dunia, tapi Allah Ta'ala pergi bagi di akhirat. Sebab tu kalau kita tengok contoh banyak zaman Nabi Musa, Qarun. Zaman Nabi kita Sa'labah. Sa'labah ni baju, kain pun tak ada hak elok tuan-tuan. Tak ada hak elok. Cari. Tiap kali lepas semayang balik tak ada baca doa. Nabi tengok pelik Sa'labah. Bila Nabi tanya sahabat, pasal apa Sa'labah ni duk pergi mana? Kalut dengan ikan keli ke apa? Da'ah dia berkata Rasulullah. Ada? Yang tak baik tak ada doa ni. Dia ni ada kain hak elok ni selain ni. Jadi dia lari balik nak bagi isteri dia semayang pula. Nabi kata tak apa. Tapi tiap-tiap waktu mai duk ada di masjid. Satu hari dia mai rumah Rasulullah tolong doa kat aku bagi aku kaya gitu. Nabi kata elok dah, Sa'labah lagu ni clear dah. Nah, duk boleh semayang jemaah semua okeylah tu. Alhamdulillah. Dia pun balik. Duk lusa mai pula. Rasulullah doa Zat dia dah. Ni cakap bahasa kita. Doa Zat. Nabi kata elok dah Sa'labah, molek dah. Balik pula. Esok lusa mai pula tuan. Mai Nabi doa. Maka Nabi kata siapa yang ada nak keluar zakat bagilah kepada Sa'labah. Dengan berkat doa Nabi, dengan apa yang Nabi bagi, maka dia belah kambing tuan-tuan jadi banyak. Banyak kambing dia. Kayalah Sa'labah ni. Bila kaya Sa'labah ni dia tinggal, dia tak ada lah. Petang-petang tak ada lah maghrib, duk amat kambing. Kambing banyak. Tak dan jemaah maghrib main tangsya. Awak palung tak main amu, takat depa bagi benihkan keli ni tak dan main maghrib. Allahu akbar. Nampak? Jadi macam tu. Tidak dulu ni dah juga tak main dekat depa bagi benihkan keli ni. Allah duk kalau dengan tu. Allahu akbar. Baik. Jadi bila mai waktu time zakat, maka Nabi ni dia ada amil dia. Maka amil dia pergi kelas. Pipi Sa'labah kata Rasulullah, kami suruh kami main minta zakat hamu ni. Maka depa pun Sa'labah pun pegang hak ni, tengok hak ni ibu elok, hak ni darah, hak ni bapak apa tak bagi. Lama dia pegang hak kurus, hak cerin tu. Hak kambing cerin tu dia korap. Hak bulu cerin tu. Pegang hak tu buat bagi. Bagi depa pun tak kata apa, buat balik. Pergi Rasulullah. Tak depan Nabi tengok. Ni hak siapa ni? Hak Sa'labah. Allahu akbar. Nabi kata bagi balik Sa'labah. Dia pun ambil lah tuan-tuan. Depa ni ambil buat pergi balik Sa'labah. Nabi Rasulullah suruh bagi balik ke kamu dia. Bagi ke hang balik ni. Dia pun ambil dengan perasaan tak ada apa. Untung aku dia Rasulullah tak mau ambil. Nampak? Tak ada perasaan apa. Tapi bila Allah Ta'ala takdirkan Nabi kita wafat, baru dia berasa. Orang ni waktu dia ada, dia tak ada berasa dah. Tapi waktu Nabi lepas Nabi wafat, dia baru berasa. Rasulullah tak ambil zakat aku dulu. Baru dia berasa. Bila dia berasa perasaan tu, mai cukup time ni, dia pegang kami hak elok sekali. Tuan. Dia pun buat pi kepada Sayyidina Abu Bakar. Waktu tu Abu Bakar jadi khalifah. Dia kata Abu Bakar ni, zakat aku. Apa Abu Bakar kata? Sa'labah ambil buat balik.
Dia kata aku tak berani terima. Sedangkan Nabi dulu tak terima zakatmu, ni sedangkan aku nak patutkah aku nak terima zakat hang salah apa? Nampaklah tuan-tuan. Nampak? Ni kalau Allah Taala bagi dunia dia takut jadi macam ni. Kita pun duk lembah perut Allah, minta daripada ketua sampai daripada muda sampai ketua, sampai siapa tak boleh. Ya Allah tuan-tuan, kerana Allah Taala sayang kepada hamba. Tuhan ambil. Sebab itulah kalau kita tengok Hasanul Basri sebut, bila kita minta doa ni tuan-tuan, jangan bagi ada perasaan dalam hati kita, Tuhan hang kena terima lah juga. Ha macam tu. Macam minta kat orang tu. Kok mana hang kena bagi juga kat aku sikit dah. Hang ambil nanti hari esok dah lah. Jangan. Jangan ada perasaan macam tu. Dan kata Hasanul Basri bahawa bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Tuhan tak terima di dunia ni tuan-tuan, maka ini dia kata ini terlebih baik. Kerana apa? Tuhan akan ganti benda yang terlebih baik di akhirat. Kerana apabila dia bersegerakan di dunia, dia terhijab kau tu. Dapat di akhirat tak boleh dah. Pasal Tuhan dah bagi di dunia. Bila Allah Ta'ala taruh bagi di akhirat, itu menunjukkan dia akan dapat benda yang terbaik lebih daripada apa yang Allah ada di dunia. Kerana negeri akhirat negeri yang kekal. Sebab tu Allah Ta'ala ni, maka jumhur kata Ismul A'zam. Bila kita nak berdoa, maka Nabi sebut orang yang berdoa dengan Ismul A'zam, Tuhan tak akan tolak. Itu di sisi jumhur ulama. Tapi di sisi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka dia mengatakan Ismul A'zam ni kalimah Al-Hayyul Qayyum. Kita baca Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum ni kata dia di sisi Imam Nawawi, maka dia kata ini Ismul A'zam. Wallahu alam. Baik. Kita terjemah dulu satu-satu. Saya tak kira. Dan bahawasanya kalau kita tengok bismillah dengan nama Allah, tak sah kalimah Allah. Lepas tu dan Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ni nama bagi Tuhan, bagi zat Tuhan yang bersifat dengan amat murah. Itu makna dia. Makna dia nama bagi zat Tuhan yang bersifat dengan amat murah. Maka ulama kata lafaz Rahman ni, Raha, Mim, Alif, ikut ada alif kecil lah. Lepas itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Situ. Tapi di segi penulisan dia tak ada lah. Kerana dia kecil di atas tu. Ra, Ha, Mim, solat Alif, Nun. Nampak? Dia 5. Baik. Jadi Rahman ni tuan-tuan, makna ulama kata dia khas pada lafaz. Apa makna khas pada lafaz? Saya kata dan am pada makna. Dia khas pada lafaz, tertentu pada lafaz, dan umum pada makna dia. Makna khas pada lafaz ni tertentu. Lafaz Rahman itu bagi nama bagi zat Tuhan yang amat murah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia macam Allah tadi juga. Tak boleh kita penamakan, tak harus, mana haram kita namakan Rahman akan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan atas jalan sandaran macam tadi. Kena buat Abdurrahman. Saya ada seorang kawan, dia bubuh nama anak dia Ar-Rahman. Bubuh lagu tu terus Ar-Rahman. Saya pergi di rumah, tengok dia panggil Rahman. Kata nama apa budak ni? Kata nama Abdurrahman ke? Ya Allah. Tapi saya tak pernah tanya. Tapi saya dengar cerita daripada orang. Saya tak pernah tanya dia lagi. Dia bubuh nama Ar-Rahman semata. Allahu Akbar. Boleh sanak sikit Abdul Rahman, boleh fikir lah. Ni pibuh Rahman. Rahman ni tertentu lafaz dia tu khas untuk zat Tuhan yang mempunyai murah. Ya Allah. Tapi di segi makna dia tuan-tuan, makna Rahman ni, maka ulama kata umum. Makna dia meratai murah Tuhan tu sekalian makhluk, sama ada makhluk tu berakal ataupun tak berakal, muslim ataupun kafir. Dengan sifat Rahman Tuhan lah Allah Ta'ala bagi kita makan. Tak kira kita Islam pun boleh, kafir boleh. Kadang-kadang orang kafir naik Mercedes lebih pada kita, lebih kaya pada orang Islam. Nampak? Pasal apa? Kerana ada sifat Rahman Tuhan. Kalau tak ada ni, tak boleh makan dia. Lembu kebau Tuhan bagi walaupun tak berakal. Pokok kayu Tuhan bagi walaupun tak berakal. Semua. Nak cerita dia semua boleh. Kerana apa? Kerana umum dari segi makna, dengan kemurahan Allah Ta'ala, murah Tuhan ni, maka Tuhan bagi belakang. Tak kira sama ada Islam, tak kira sama ada kafir. Itu Ar-Rahman. Dan yang seterusnya Ar-Rahim.
Kalau rahim ni lima huruf, 4 huruf. Ra, ha, ya, mim. Rahim. Alif lam tu kita ni tak. Hak yang tadi Rahman 5. Dalam kaedah orang mengaji bahasa, bila dia bina dia tu banyak, maka dia ni dia terlebih ablaq, dia terlebih kuat. Mana dia abang kata apa? Dia umum. Nak abang kata nikmat yang Allah Taala bagi dengan sifat Rahman Tuhan ni meratai segala makhluk, tak kira sama ada kafir ataupun ni. Maka Ar-Rahim ni, maka ulama kata am pada makna, tapi khas pada am pada lafaz, tapi khas pada makna. No? Apa makna am pada lafaz? Nak abang kata lafaz ni bukan tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala belaka. Malah kita boleh buh hak yang lain. Am. Nama bagi khas pada am pada lafaz ni boleh bubuh tuan-tuan. Belaka-belaka. Siapa yang Allah apa yang bahasa kita nak buh. Sebab tu kita apa? Kita panggil macam-macam rahim ibu, salatul rahim. Nampak tak? Rahim. Kita tak pernah sebut Abdul Rahim ibu. Ya Allah. Boleh. Hak tu tak ada masalah. Tapi di segi makna dia khas. Apa makna khas? Hak ni tertentu kepada orang Islam di akhirat. Sebab tu saya tengok dalam satu kitab, apabila amalan yang kita lakukan, amalan yang tak berhajat kepada niat, bila tak berhajat kepada niat, sah orang yang bukan ahli ibadat dia buat. Misal lagu mana? Macam sedekah. Macam lagu mana? Mandi mayat. Nampak? Mandi mayat ni tuan-tuan, dia bukan berhajat kepada niat. Tak payah. Kerana mati tu sendiri dah mewajibkan mandi. Misal dia ni berkawan dengan orang luar asing, misalnya bukan dengan Islam. Tiba-tiba dia kata, aku pun nak mandi semua. Dia pun main juri. Pergi kita duduk perhati tengok, kena belakang, basah semua. Nampak? Maka ulama kata sah. Pasal apa? Pasal dia tak berhajat kepada pada niat. Tapi kalau amalan yang berhajat pada niat, tak sah. Pasal dia bukan ahli yang ibadah. Nampak? Misal sedekah. Sedekah dia tak berhajat kepada niat. Kita ambil, kita bagi, dengan ada keikhlasan kita, Tuhan bagi pahala. Dan bukan orang Islam saja, orang luar yang pun non-Muslim pun, dia ada yang buat masjid, buat apa. Jadi bila dia buat masjid, Tuhan balas dah. Pasal amalan ni hukum sah. Maka ulama sebut, Allah Ta'ala akan peringankan pada sakaratul maut. Tuhan akan bagi sini. Nampak? Ketika dia nak mati, Tuhan ringankan sikit daripada hak yang tak pernah buat, Tuhan ringan. Pasal apa Tuhan bagi sini? Kerana di akhirat, dia tidak akan boleh. Kerana mereka tidak akan dapat Ar-Rahim, yakni penyayang Allah Ta'ala ni hanya khas tertentu kepada orang yang beriman, orang Muslim yang beriman semata. Boleh nampak tak? Ya Allah. Maka Tuhan peringat sini. Jadi kita ni tuan-tuan, kadang Tuhan beratkan di dunia. Kita tengok nak mati, Allahu Akbar. Punya teruk. Jangan kita ukur ahli neraka dia tu. Oi, jangan. Aisyah kata, aku Rasulullah mati tak ibu aku. Mati di rumah aku, mati tak ibu aku. Tapi Nabi pun abang kata sakaratul maut ni teruk. Sakaratul maut ni teruk. Tu Nabi. Paling pelan, paling ringan, manusia paling afdal, makhluk paling afdal di sisi Tuhan, tu pun Nabi kata sakit. Dan kata dia, aku tak heran tengok orang yang mati rabat, nak mati tu rabat dinding biasa. Nabi pun sakit. Dan aku tak sikit, tak cemburu. Dia kata Allah, dia tu mati mudah. Baguslah. Tak mudah. Zuhair nampak mudah. Rasulullah sakit. Nampak? Awal, tengah mana ingat kita? Sebab tu dia tak, aku tak heran. Dia tu sikit, aku tak cemburu. Kalau dia kata Allah mati mudah-mudahlah mati Allah. Tak mudah tuan-tuan, zuhirnya kita nampak mudah, tapi hakikat dia memang sakit. Kerana mati ni, yang mana Nabi minta nak himpun kat dia semua, Tuhan tak bagi. Semua pakai asal masing-masing. Tuan-tuan, tak usah bimbang, asal belakang. Lambat cepat ya. Tak tuan-tuan dulu, saya dulu. Itulah cerita dia. Ya Allah. Tapi tetap akan berlaku benda ni. Memang ini kewajipan. Akan berlaku. Ya Allah tuan-tuan. Tapi bila kita mati, kita akan dapat yang kata penyayang Allah Ta'ala Ar-Rahim ni tertentu kepada orang yang beriman tuan-tuan. Jadi bismillah ni tuan-tuan. Ni kita pilih satu. Sebab itulah kitab-kitab yang kalau ikut Imam Nasafi, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kitab sebanyak 4 buah besar. Dan hak kecil 100. Maksud dia panggil suhuf. Campur semua sekali 104 buah kitab, termasuk suhuf.
Yang mana kita tengok suhufi Ibrahim wa Musa tu. Diturun pada Nabi Ibrahim dan pada Nabi Musa sebelum diturunkan Taurat. Jadi semua kitab ni kata Imam Nasafi terkandung makna dia di dalam Al-Quran. 103 buah. Sebab tu bila turun Quran, Tuhan mansuhkan segala hukum yang di dalam kitab yang lain, hanya kita boleh pakai Al-Quran. Kitab yang lain Tuhan tak jamin penjagaan dia. Tak sama dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran kata Allah, dan kami akan menjaga dia. Maka tiap-tiap satu ayat, tentang satu huruf Quran tu, daripada alif sampai kepada ya ni, tiap-tiap tu dia ada penjaga dia yang memang Allah Subhanahu Wa Taala khaskan. Baik. Jadi tuan-tuan, maka bila turunnya Al-Quran, kitab yang lain ni, depa kalau kita tengok Tuhan sebutlah yuharrifunal kalimati an mawadi'i, depa mengubah kalimah daripada bukan tempat dia. Misal dia ubah Bible, Injil apa semua, tuan-tuan, ke semua benda tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak jamin benda tu. Maka bila turun Al-Quran, maka dimasukkan segala kitab, kerana makna dia terkandung dalam Al-Quran. Dan kesemua makna tadi ni tuan-tuan, kesemua makna Quran tu, kata Imam Nasafi, dia terkandung di dalam Fatihah. Sebab itu besar sangat. Nabi naik Isra' dan Mi'raj bulan yang lepas. Bila naik Isra' Mi'raj, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi, a'taituka sab'ul mathani. Tuhan kata, aku bagi kepada kamu lam u'tiha nabiyya qablak, dan yang mana aku tak bagi kepada nabi yang sebelum daripada kamu. Nak abang kata ni surah Fatihah ni yang memang kita ulang hari-hari, tuan-tuan. Besar sangat. Jadi Fatihah ni dia ada 3. Satu dia cerita bab akidah, yang kedua bab ibadah, yang ketiga bab doa. Pandai-pandai buatlah tuan-tuan. Mana ya Allah. Sebab tu Nabi kata Fatihah ni ibu doa, ibu jampi ya Allah. Buhlah tahu apa. Baik. Bukan kita nak tu. Tapi semua makna dia terkandung dalam Fatihah. Sebab tu dia suruh kita ulang tiap-tiap hari. Wajib tu, bukan sunat. 17 kali. Tu hak wajibnya. Dan di dalam Fatihah ni tuan-tuan, terkandung di dalam Bismillah. Makna Fatihah tu terkandung di dalam Bismillah. Dan Bismillah ni tuan-tuan, di dalam ba, kata ulama. Dan ba tu di dalam titik. Ni be. Sebab itulah makna ba ni kata ulama, ba nutfah ataupun noktah tu satu. Di segi istilah apa. Dan ulama kata makna ba na bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Bikana dengan aku barang yang telah ada kata Allah Taala, dan dengan aku juga barang yang lagi akan ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna? Kesemuanya nabak kata makhluk ni asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni orang mengaji tinggi sikit lagi tuan-tuan. Dia kata bicara tentang hakikat Muhammadiyah. Wallahu alam. Sebab tu saya tengok dalam kitab Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni bahasa dia payah sikit tuan-tuan. Dalam kitab Ibnu Arabi, di mana Zilil Insaniyah. Tarah. Dalam kitab Ibnu Arabi ni dia sebut, dia ada satu istilah dia panggil huruful aliyat. Saya nak cerita tuan-tuan, bukan nak buka sangat, saya nak ceritakan. Huruful aliyat ni kata dia kunna hurufan aliyatin, kata dia. Lam nuqal lam muta'alliqan fi daril a'lal qalal ana anta fihi wa nahnu anta wa anta huwa wal kullu fi huwa fasal amman wasal. Dekat tu dia sebut. Dia kata kunna hurufan aliyatin. Dia kata telah ada kita sekalian ni beberapa huruf yang amat tinggi yang belum lagi dijadikan kita ni dengan firman Allah Taala, dengan Tuhan tak firman, tak, masih belum jadi makhluk. Ketika tu kita di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ketika tu kita dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bertakluk di situ semua. Jadi paling tinggi. Lepas tu bila situ maka dijadikan kita, maka dia kata ana anta fihi, aku kamu fihi padanya, pada ilmu Allah Taala, wa nahnu dan kami, wa anta hang
Semua wa anta huwa. Allahu akbar. Ni tinggi cerita dah. Dan dia semua. Ni cerita apa? Dia nak abang apa? Dia nak cerita hakikat Muhammadiyah. Nak cerita dia. Kita asal daripada satu titik yang maksud dia daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni dia panggil surah ataupun bayangan. Dia panggil ilusi. Macam ni tuan-tuan. Ini projektor kita tembak. Mana yang lebih hakikat? Situ ke situ? Mana yang paling hakikat? Hakikat di sini. Kalau kita tutup dia, sana tak ada. Seolah kita ni bayangan daripada ilmu Allah SWT. Tapi bukan maksud dia hak pada sini terbit keluar. Tak. Boleh faham? Bukan maksud dia terbit keluar. Hak di situ-situ lah. Nampak? Situ-situ. Hakikat dia. Adakah hak situ terbit keluar daripada situ? Tak, tuan-tuan. Hak sini-sini, situ-situ. Nak abang cerita, bila kita di dunia ni, itu kita. Bukan Allah. Ketika mana kita dalam ilmu Allah Ta'ala, ya Allah. Ini martabat. Dia panggil martabat insan, yang mana martabat ni bukan maha suci, bukan duduk di Allah, bukan duduk di zat Tuhan, tak tuan-tuan, tapi duduk di hati orang yang arif. Nampak tak? Dia sampai pada martabat tu. Sebab tu orang yang sampai pada sini, dia tak nampak perbuatan dia, dia tak nampak segala kelakuan dia, hal dia tak nampak, tapi dia nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa tuan-tuan? Bila orang tu dia tak pandang di sini, kerana dia pandang terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia kata kita ni daripada Tuhan sebut bikana makana, dengan aku barang yang telah dijadikan. Semua benda ni termasuk kita, wabiyakunu mayakunu, dan barang yang lagi akan mai pun semuanya dengan aku. Tidak ada satu yang terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nampakkan macam tu. Tak ada apa. Sebab tu saya pergi Kelantan baru ni, minggu lepas. Saya duduk berulang Kelantan banyak kali. Daripada bulan 12 itu saya mengaji kepada Syekh Rahimuddin An-Nawawi Al-Bintani Al-Hasani. Syekh Rahimuddin, dia tak mengajar kitab ni lah tuan-tuan. Dia kira kitab, semua kitab jenis-jenis Ibn Arabi ni lah. Ya Allah, dia bagi satu ijazah kitab. Dia ada sanad dia kata, tapi kita Arab. Siapa yang boleh baca Arab tu boleh ambil. Kalau nak ambil. Dan dia bagi satu ijazah kitab tuan-tuan. Kadang-kadang kata dia, orang yang buat maksiat, minum arak, duk pegang botol arak lagi, Allah Ta'ala dah terima taubat dia, dah ampun dosa dia. Tapi kita yang semayang kadang-kadang Tuhan tak ampun dosa. Pasal apa tuan-tuan? Kerana dia syuhud dengan Allah Ta'ala. Dia nampak Allah ketika tu. Selepas pada dia buat maksiat tu, dia nampak Allah. Tapi kita semayang, kita lupa Allah Ta'ala. Sebab tu kita jarang istighfar, kita jarang bertaubat pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita berasa kita tak ada dosa. Gagah tu pun semayang dengan Tok Imam baca lepas pada semayang tu 3 kali. Nampak tak? Maghrib panjang 10 kali dengan subuh. Hak lain 3 kali. Kalau semayang surah haram dah. Tak langsung dah. Tak langsung. Pasal apa? Kalau kita tengok tuan-tuan, pasal apa? Semayang ni dosa ke? Istighfar ni mana kita minta ampun, nampak tak? Pasal apa dia suruh kita istighfar selepas pada semayang? Kalau kita duk pergi main judi, kita duk pergi, tak apa, beratutlah istighfar pun. Tapi tak, selepas semayang dia suruh istighfar, tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Kerana dosa paling besar, mengikut ulama tasawuf, dosa paling besar ialah kita terhijab dengan Allah. Kita tak nampak, kita lalai dengan Tuhan. Padahal dalam semayang kita lalai dengan Allah. Tak ada apa tuan-tuan. Sebab tu dia suruh kita taubat. Dia suruh kita ni. Nak abang kata apa? Nak abang kata ini dosa paling besar. Manusia lalai dengan, dia tak nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau ikut Nabi, hadis Nabi kata apa? Tak akan mencuri seorang pencuri ketika mana dia mencuri itu dia huwa mukmin. Dia tu beriman. Apa makna ni? Nak abang kata kalau dia tak beriman, nak cerita dia, kalau iman tak ada, hukum dia kufur. Bukan maksud dia. Maka ulama sufi dia mentafsirkan secara isyari, dia mengatakan pada ketika tu manusia ni dia lalai dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia ada iman dalam hati, tapi ketika tu dia lalai dengan Tuhan, dia akan buat benda tu. Tapi kalau dia ada iman dan dia ingat Allah, dia syuhud Allah, dia tidak akan mencuri. Nampak? Sebab tu dia benda-benda ni, kita misal kita kena buat benda ni. Dari pergi nama Allah Ta'ala, kita ambil satu As-Salam misal. As-Salam ni makna Tuhan yang mensejahterakan. Kita kena buat satu, kita kena buat i'tiqad. Tidak ada makhluk yang boleh sejahtera kat aku melainkan Allah Ta'ala. Itu i'tiqad. Boleh faham?
Tak ada boleh benda yang boleh selamat aku melainkan Allah Ta'ala. Tak ada benda melainkan Tuhan. Itu intikal kita. Yang kedua, kita kena berakhlak. Apa berakhlak? Bila Allah Ta'ala bersifat dengan assalam, dengan selamat ni, maka kita kena selamatkan tangan kita, anggota kita, daripada kita buat perkara tak elok. Jangan lebih curi orang. Nampak tak? Ini kita buat akhlak. Itu baru nak masuk. Ni yang Nabi kata, inna lillahi tis'ata wa tis'i nasman man ahsaha dakhalal jannah. Bagi Allah Ta'ala 99 nama. Barang siapa ahsaha, dia panggil hafizha, menghafal dia. Apa mana hafal? Bukan hafal duduk di mulut ni tuan-tuan. Nak mata dia, kita kena buat akhlak, kita kena buat i'tiqad macam kita cerita ni, baru masuk syurga. Ni orang gerak tengah lawih hak 50 tanpa dia boleh habaq al-musawwir sampai tak tu. Punya ngapai sungguh. Nampak tak? Hak 50. Ya Allah, tapi dia tak pernah buat akhlak. Jadi Allah Ta'ala buat kita makhluk manusia ni tuan-tuan. Makhluk manusia ni. Allah Ta'ala buat pasal apa tuan-tuan? Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan zahir. Az-zahir. Nampak tak? Wa huwa zahiru wal batinu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, wal awwalu wal akhiru wa zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita nak ambil az-zahir. Contoh, az-zahir ni satu, Tuhan bersifat az-zahir. Jadi Tuhan nak lihatkan sifat zahir dia tu, Allah Ta'ala zuhurkan kita, maksud menjadikan kita, maka kita ni dia panggil mazhar, tempat zahir, tempat tajalli segala sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Ya Allah. Ni dia panggil makam tajalli sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita ni. Jadi kita pandang sini, kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu orang kenal diri dia, dia akan kenal Allah Ta'ala. Kadang-kadang manusia ini dia panggil orang yang biasa macam kita ni daripada bawah ke atas, tapi ada orang yang dia terus kenal Tuhan baru dia kenal diri dia. Nampak tak? Dia pergi ke Tuhan dulu. Itu orang yang tinggilah martabat dia panggil orang yang majzub. No? Ya Allah. Baru Tuhan kata, dengan aku barang yang telah dijadikan dan dengan aku barang yang lagi akan dijadikan. Ba. Ni ingat saya nak ni. Baik, itu huruf ba. Selepas ba ada huruf sin. Sin lah. Ba sin. Bis. Sin ni, ulama' mengatakan, dia ringkas daripada perkataan Islam. Salama yaslumu silman wa salamatan Islam. Ni isyari. Okey. Dan mim pula, ba sin mim. Mim ni diambil daripada mahabbah, kasih sayang. Apa makna tuan? Nampak? Bila kita ada ba sin mim, kita ba ni maksud dia i'tiqad kita. Segala benda daripada Allah Ta'ala lagi akan mai pada Tuhan, yang telah berlaku pun daripada Allah. Ini akidah. Bila kita ada tauhid macam ni, yang kedua kita Islam. Nampak tak? Kita Islam, baru kita akan dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru kembali pada Ar-Rahman, baru kembali kepada Ar-Rahim. Kadang-kadang manusia dia tak ada. Kadang dia ada satu, tauhid tak ada, tapi dia Islam. Ini munafik. Nampak? Dia hanya boleh satu saja. Dia boleh Ar-Rahman Tuhan, Ar-Rahim dia tak boleh. Kadang manusia tak ada langsung dua ni, dia takkan boleh Ar-Rahim, dia boleh Ar-Rahman semata. Nampak tak? Ya Allah Tuhan. Tuan-tuan, ini bismillah. Sebab itulah orang tua-tua dulu mengaji 7 hari. Bab bismillah semata. Yang mana ulama' kata cukup besar. Jadi kalau kita tengok, yang ulama' mengatakan Ar-Rahman amat murah dan Ar-Rahim tu amat kasihani, amat mengasihani ni, maka ulama' kata asal kedua-dua tu kesian belah hati dan lembut hati. Kesian belah hati dan lembut hati. Asal makna dia, yang membawa dia kepada memberi ataupun membuat baik kepada, dan kedua-dua ni asal makna dia lembut hati, kesian belah hati ni, lembut hati itu berbuat hak makhluk tuan-tuan. Yang mana kedua-dua ni mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Asal makna lagu tu dah. Ar-Rahman mana pemurah, lembut, kesian belah hati, ni lembut hati. Itu Allah Taala bukan ada hati. No, Maha Suci Allah Taala macam tu. Ini kalau kembali kepada kita. Maka dengan sebab itulah makna iradatul ihsan. Ada satu istilah yang ulama letak, dia panggil iradatul ihsan. Makna dia menghendaki buat baik tu sifat zat yang qadim. Sifat zat yang
qadim, iradatul ihsan. Menghendaki buat baik. Allah Taala itu dia panggil sifat zat yang memang itu qadim. Boleh faham? Ataupun dia panggil ihsan tu, artinya buat baik ni, sifat fi'il. Allah SWT ada sifat zat, ada sifat fi'il. Sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat fi'il Allah SWT, sifat fi'il ni baru dengan makna kata bahawa dia berdatang dengan dia pi mari, kemudian daripada ketiadaan, maka adalah dia ni dia panggil amrun i'tibar. Sifat ni dia panggil amrun i'tibar, bersifat Allah Subhanahu wa taala dengan dia, dan dengan makna bahawa kata kemudian daripada ketiadaan. Sifat tu nampak kata hak ni sifat zat hak qadim, sifat fi'il ni sifat ni dia panggil baru kerana dia kena pada tanjizi hadis lah. Nampak tak? Dia pasal takluk kudrat yang tanjizi hadis, dia pi mari ke semua benda ni tuan-tuan. Tapi kerana dengan ketiadaan, kerana mustahil Allah Taala bersifat dengan benda-benda dengan sifat yang baharu ni tuan-tuan. Dia takdir dia mana? Tempat takluk macam umpama. Baik, betul Tuhan kata itu yang dia sebut kata dengan umpama, dia kata aku mulai kitab ini. Betul dia kata dengan bismillah. No. Ku mulai risalah kitab ni dengan bismillah. Pada tu dia terjemah dengan lah, dia terjemah situ. Ada ulama kata itu tambahan, ada ulama kita hakiki, tu tak apalah, tu masalah lain. Nak cerita dia, maka ta'alluq ni tuan-tuan, nak pergi mana? Dia nak ta'alluq, maksud dia dengan nama Allah. Apa makna dengan nama Allah? Tiba-tiba dia kalau kita bahasa Melayu ni mula karangan dengan ni tak kena sangat. Pasal kita mula dengan kata sendi. Nampak tak? Dengan itu saya, orang tak nak buat ayat lagu tu. Nampak tak? Dia tak, orang tak boleh mula gitu. Tapi Tuhan mulakan bismillah, maksud dia dengan nama Allah, maka dia ta'alluq sendiri. Aku mulakan kitab ni dengan bismillah. Kalau kita pun makna dia aku baca kitab ni dengan mula dengan bismillah. Nampak? Aku tulis dengan bismillah. Macam kita kata hak yang duk berzanji tu, abtadiul imla'a bismidzatil aliyah. Dan aku mulakan penulisan aku ni dengan nama zat yang maha tinggi, dengan bismillahirrahmanirrahim. Ni tempat ta'alluq dia panggil. Jadi tadi ni tu yang kita ceritanya tuan-tuan, bahawa segala benda ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kerana kita nak ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pengarang kita siapa pun tuan-tuan, kerana nak beramal dengan hadis Nabi, maka dia mula dengan bismillah ni. Kalau kita tak mula dengan bismillah, nampak lagu siap, tapi hakikat zuhirnya tuan-tuan, maka kita keberkatannya tidak ada dengan apa-apa sekalipun. Wallahu alam. Jadi saya ingat dekat tu, lepas tu saya nak mula sikit alhamdulillah. Tuan-tuan tak ada kitab, tapi tak apalah, alhamdulillah banyak tu yang nak mula ni. InsyaAllah kalau mai minggu depan kita ni balik lah. Kita ulang semula lah. Nah, alhamdulillah. Baik. Tuhan kata musannaf kita sebut alhamdulillahilladzi amarna. Tapi tuan-tuan kena buat baris, tapi tak apalah, tuan-tuan dengar saya baca sikit lah mukadimah dia. Alhamdulillahilladzi amarna bima'rifati tauhidih. Makna dia segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menyuruh kita dengan ma'rifatihi, dengan mengenal akan dia dan mentauhid akan dia. Banyak tu ya pengarang kitab musannaf kita bulan kitab tu. Makna alhamdulillah ni tuan-tuan, betul dah tengok dalam pada hadis Nabi kata kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdalillahi fahuwa abtar. Tu ada riwayat. Hak tadi bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Hak ni pula hadis Nabi kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdalillahi fahuwa abtar. Nabi sebut itu. Artinya bermula tiap-tiap pekerjaan yang tidak dicita-citakan, pekerjaan yang dicita-citakan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, makna dia terpotong. Dengan makna kata kerana dia nak abang cerita, nak beritahu bahawa permulaan ni ada dua bahagi. Satu dia panggil permulaan yang hakiki. Yang kedua dia panggil permulaan yang idhafi. Sebab tu kita nak buat permulaan hakiki ni apa tuan-tuan? Permulaan hakiki ni maksud dia permulaan yang tidak dimulakan, yang tak terdahulu di hadapan dia dengan maksud yang lain. Mula-mula kita main-main bismillahirrahmanirrahim. Terus, nampak?
Lepas tu baru kita nak sebut alhamdu. Maka alhamdulillah ni dia panggil permulaan juga, permulaan yang idhafi. Bila kita nak buat apa benda, kita kena puji Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi dia panggil idhafi. Sanad pasal apa idhafi? Kerana sebelum pada alhamdu ni dia dah mula dengan bismillah. Nah. Hak bismillah ni ini hakiki. Tak ada sebelum bismillah tak ada mula. Macam kita main. Kita nak bismillah dulu kau bagi salam dulu. Hak ni lain cara. Sebab tu kita nak mula bercakap, kurang-kurang kita kena buka alhamdulillah, kena puji Allah Taala. Bismillah, puji Tuhan. Kalau kita tak sebut alhamdulillah buat kerja apa pun tuan-tuan, kita nak mula bercakap ni tuan-tuan, maka ulama mengatakan dia tidak ada keberkatan. Seorang sahabat Nabi, dia naik malam masjid Nabi, dia sembahyang Allahu Akbar, sembahyang sunat. Bila dia sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat dia angkat tangan, ya Allah rahmatkanlah aku, rahmat keluarga aku, rahmat. Dia angkat. Nabi dengar, Nabi kata ya rajul, hey rajul kata dia. Nabi kata, lima ta'ajjalta, pasal apa hang kalut sangat? Kalau nak doa ni Nabi kata ibda'u bilhamdalillah, mula dengan alhamdulillah, puji Tuhan. Summa salla alayya, kemudian salawat atas aku. Summa salla, kemudian minta apa pun. Kalut ni tak ada nak terus ya Allah ya Allah ya Allah tuan-tuan, ada adab dia doa. Nampak? Kita bismillah, kita puji Allah, kita salawat atas Nabi, ya Allah minta, tuan-tuan nak minta apa pun. Jadi ini dia panggil permulaan yang idhafi ialah alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Baik. Jadi alhamdu, alif lam ha mim dan, sebut begini lah. Alhamdu, ha tu ha kecil bukan besar, jangan punya alham. Tu ujar Rahman mabuk. Tok Uji Rahman mabuk dulu. Dia sebut apa? Alhamdu makna segala puji bagi Tuhan. Kalau sebut alhamdu ha besar, maki Tuhan. Kita perhati tengok, lepas bila kita semayang tu kita ada baca alhamdulillah, banyak orang kita ada alhamdulillah. Dia buha besar itu. Salah tuan-tuan. Biar kita buat sikit, buat 3 kali, kita buat 11 kali, tak sampai 3 pun. Ni kalau tak sampai 3 dia kira. Saya tengok di masjid sekali. Orang ramai. Tok Bilal ni dia bilang cepat dengan tasbih. Tapi tak pernah cukup 33. Yang makmum ni dia buat kalut, tak cukup. Dia kira bilangan, tak cukup. Lepas tu dah habis, tu imam tu belah apa semua, balik apa semua. Depa pergi ambil tasbih tu bilang. Kata boleh seorang ni, cukup. Masa duk bilang tasbih tu betul dah orang buat. 100. Nampak? Kira sekelas satu kerak tu 33 cukup. Dia dah 99. Ha tu pasal boleh bilang. Depa duk gaduh tang tu. Tang masalah cukup bilangan, tapi depa tak kira tang makhraj huruf. Nampak? Depa duk kata alhamdulillah. Duk ha besar tu. Tu je ramai mabuk kata alhamdulillah, makna segala puji bagi Tuhan. Kalau sebut ha besar, alhamdulillah, makna maki Allah Subhanahu wa taala. Kita nak maki Tuhan mata, maki. Nampak tak? Ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alif lam, alhamdu. Alif lam, ulama kata pada alhamdu tu dia panggil alif lam lil jinsi, menunjukkan kata jenis. No, menunjukkan kata jenis. Jadi puji ni dia banyak ada berjenis-jenis. Maka dia kata puji ada 4 jenis. Mula yang pertama puji qadim bagi qadim. Jadi puji Allah Taala akan diri dia pada azali. Allah Subhanahu wa taala puji diri dia daripada azali tu. Yang mana kita tengok firman Tuhan kata ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, apa makna dan sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tuhan puji bila? Daripada azali ke Tuhan puji. Nak abang kata tu salah satu daripada puji tu jenis puji Tuhan bagi Tuhan, ataupun puji qadim bagi qadim. Kita sampai ke apa ni? 10.30. Ya Allah. Dan yang kedua, ulama mengatakan puji qadim bagi hadis. Puji qadim bagi hadis, yakni Allah Subhanahu wa taala, maknanya puji Allah Taala puji kepada makhluk. Itu mana puji qadim bagi hadis. Allah Subhanahu wa taala puji nabi dia, puji wali-wali dia tuan-tuan. Macam Tuhan kata ni'mal abdu innahu awwab. Apa makna tuan-tuan? Sebaik-baik hamba aku ialah yang banyak taubat. Tuhan tak sebut yang banyak semayang.
Tuhan tak sebut yang banyak puasa. Ha? Tuhan kata ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Yakni orang yang banyak bertaubat pada Allah Taala. Sebab tu ulama, di segi ulama sufi, taubat ialah amalan yang paling besar. Amalan yang terbaik. Pasal apa tuan-tuan? Kalau kita buat satu dosa tuan-tuan, tak kira dosa apa pun. Misal kita menjudi ke apa. Kita balik mai semayanglah 1000 rakaat pun Tuhan tak akan ampun dosa kesalahan judi kita. Tapi kalau kita bertaubat, Tuhan akan ampun lah. Betul tak? Nampak kata besar gitu. Semayanglah 1000 rakaat pun Tuhan tak ampun, melainkan kita bertaubat kepada Allah SWT, Tuhan akan ampun dosa. Yang kedua tuan-tuan, dan hatta kita kalau orang tu dia meninggalkan semayang, bila dia tinggal semayang, berdosa besar tuan-tuan. Kita qada semayang itu bayar hutang, tapi dosa lepas, tak lepas. Ulama kata wajib kena taubat atas dosa. Nak abang kata dua lah. Satu, semayang kena bayar hutang balik kerana waktu tu kita kosong, tapi wajib kita bertaubat. Tu nak abang kata besar. Sebab tu Tuhan kata apa dalam Quran? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ulama mengata innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Taala suka yang orang yang tawwabin. Apa makna tawwabin? Kasratut taubah, orang yang banyak taubat. Tapi nak banyak taubat, dia kasratul zunub, dia banyak dosa. Tapi kita berasa kita tak ada dosa, sebab tu kita tak banyak taubat. Orang kalau dia buat salah tuan-tuan, kalau dia berasa dia bersalah dengan Allah Taala, dia tidur tengah malam, dia bangkit pergi, dia duduk tak boleh. Ish aku, dia bangkit, dia tobat dah tobat pula tobat. Kenapa apa? Dia berasa dia berdosa. Tapi bila kita berasa kita ni tidak ada dosa, ya Allah. Tapi dosa hak sebenar kita lalai dengan Allah SWT, itu yang paling banyak. Hati kita lupa tu dengan Allah. Sedangkan dalam sembahyang tu kita lupa, itu lagi teruk. No. Tinggalkan sat. Dunia-dunia tu. Lepas tu ketika sembahyang, lepas sembahyang ambil balik. Ya Allah. Ni dalam sembahyang pun ingat dia, luar sembahyang ingat dia, ya Allah tuan-tuan, habis. Tak ada apa. No. Baik. Ni Allah Ta'ala puji hamba dia, puji Nabi, puji puak-puak ulama. Pasal apa? Kerana mereka banyak taubat. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba aku ialah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah tuan-tuan, sifat korang-korang 100. Paling korang sehari kena bagi ada 100. Tidak lekeh sangat kita. Nabi yang maksum, yang tak ada dosa, diampun hak dulu, hak kemudian. Tu pun ada riwayat kata 100, ada riwayat kata 70 kah? 70 kali. Ni sedangkan kita manusia yang berdosa, kita tak sampai tangan Nabi, lekeh sungguh kita. Bagi ada, tuan-tuan. Istighfar banyak. Ni yang Nabi kata, orang banyak istighfar, ulama sebut, insya-Allah rezeki dia murah. Dengan niat kerana tu. Buat-buatlah lillahi ta'ala, ya Allah. Memang kita nak taubat pada dosa kita, ya Allah. Di samping tu Allah Ta'ala bagi. Dan yang ketiganya, puji hadis bagi qadim. Puji hadis mana baharu puji Allah Subhanahu wa taala. Yakni hamba Allah Taala puji Tuhan dia. Macam mana kita ada sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana wa hada wa ala ila akhirih. Nampaklah? Kita lepas sembahyang tu kita pun mati alhamdulillah. Maksudnya kita hamba puji Tuhan. Itu nama puji hadis bagi qadim. No? Puji hadis bagi qadim bagi Allah Subhanahu bagi Allah Subhanahu wa taala ni. Artinya alhamdulillahilladzi hadana, Allah Taala sebut makna dia puji itu bagi Allah Taala yang menunjukkan akan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Taala ni Tuhan ataupun Tuhan sekalian alam. Dan yang keempat dia tuan-tuan, puji hadis bagi hadis. Puji baharu bagi baharu, yakni hamba kita setengah hamba puji hamba yang lain. Kita puji kawan, puji hang elok, hang bagus, hang tak kira, puji kesemua puji ni. Maka 4 puji ni untuk siapa? Hakikat kita puji kawan, tapi apa zahirnya kita puji kawan, tapi hakikatnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Ini kena syuhud situlah. Pasal apa tuan-tuan? Alhamdu mana segala puji bagi Allah Taala. Segala. Nah, bila sebut segala 4 jenis puji
Dia sebut lillah, bagi Allah. Lam pada lillah tu kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Lam pada lillah orang mengaji dia panggil limilki, milik Allah. Segala puji milik Tuhan. Walaupun kita puji kawan, zuhirnya hakikat hak Allah. Kalau Tuhan dia bagi duit kat kita RM10, kita Allah hang ni bagus sungguhlah pemurah. Siapa yang bagi kat dia? Tuhan yang bagi kat dia, sifat tu dah. Kalau Tuhan tak bagi kat dia, dengan kesian belas dia kat kita, dia tak bagi kat kita. Nak abang kata, kita puji dia, hakikat kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala puji ni milik Allah. Kita ni tak layak, tuan-tuan. Ya Allah. Sebab tu kalau kita tengok makna puji di segi apa? Bahasa dia, ulama kata huwa sana'u bil jamil. Sana'u bil jamil ala al-jamil al-ikhtiyari. Kita ni ala jihati ta'zim. Maksud dia puji dengan keelokan atas sifat yang elok yang bangsa ikhtiar. Yang bangsa ikhtiar. Puji mana dia huwa sana'u bil jamil ala jamil al-ikhtiyari ala jihati ta'zim. Apa makna tuan-tuan? Dia kata ya puji dengan keelokan atas sifat yang elok yang bangsa ikhtiari, yang bangsa kena buat. Itu makna kita puji. Maksud dia kita kasih. Macam kita kasih. Nak buat contoh tuan-tuan, ikhtiari ni. Dalam hadis Nabi kata orang yang kasih penuntut ilmu. Boleh faham? Jadi kasih ni ada dua. Ni nak abang ikhtiar ni tuan-tuan, nak bagi faham. Kasih ni ada dua. Satu dia panggil kasih tobak. Apa makna kasih tobak? Kasih tobak ni memang Tuhan buhlah dalam hati. Macam mak dengan anak, dia bukan buat pasal apa pun. Nak buat kata memang mak dia akan kasih ke anak dia, pak akan kasih kepada anak. Memang ni anugerah Allah Ta'ala. Tanpa dia buat-buat. Tapi kalau orang luar asing, kita kata budak, orang luar asing, dia suruh kita kasih. Tapi dia mengaji ilmu, dia suruh kita, hati kita ni buat bagi kita kasih kepada dia ni. Pasal dia bukan anak kita. Tapi kasih tu kena buat, baru dia akan mai. Boleh faham tak? Ini dia panggil ikhtiari. Boleh faham? Macam anak kita, dia mengaji, kita bagi duit kat dia. Kerana apa? Kerana kasih kita kat dia lah. Tapi kita tak bagi kat kawan tu. Kalau tak hadir lah hati kita, maka kasih tu kena buat, baru dia akan mai. Itu dia panggil kasih ikhtiari. Kasih anak ni dia panggil kasih tobak. Memang cop dah. Memang dia kasih. Mak kasih ke anak. Tapi kalau kata orang lain, kasih tu kita kena buat. Hak ni yang Nabi nak. Orang yang kasih kepada penuntut ilmu, maksud dia, aku kasih juga anak aku, ngaji juga, tak ada tak. Hak tu kasih memang Tuhan anugerah. Hak ni tak. Kasih yang memang asal tak ada, tapi kita yang buat bagi kita ada perasaan kasih. Ini dia panggil ikhtiar. Jadi kita puji seorang makhluk ni, kita puji atas keelokan yang bangsa ikhtiar yang kita buat. Yang bangsa ikhtiar lah, yang dia bagi apa kat kita, maka itu kita puji. Tapi dari segi itu bahasa. Dari segi istilah syaraknya, mana puji ni fi'lu yumbi'u an ta'zimil mun'im min haisu annahu mun'im ala al-hamidi ay ghairi. Ulama sebut iaitu perbuatan yang memberitahu daripada membesarkan yang memberi nikmat. Satu perbuatan yang kita nak cerita, kata kita membesarkan yang bagi nikmat. Siapa dia? Allah Ta'ala lah. Kita dapat nikmat cara mana? Perbuatan. Tak kira kalau dengan mulut alhamdulillah. Kalau dengan perbuatan apa yang Tuhan suruh buat, kita buat. Nampak? Tujuan kan apa? Nak cerita kata kita nak puji Allah Ta'ala dengan perbuatan. Kalau dengan hati, ya Allah, kita jangan duk nampak Allahu Akbar semayang, tapi duk nampak mengaji, duk nampak ilmu kita, nampak lain. Kita tak nampak Tuhan yang bagi. Itu bukan orang yang memuji Allah. Nampak tak? Nampak perbuatan dia buat untuk puji Tuhan, tapi hati dia lupa dengan Allah. Boleh nampak tak? Jadi kena ala kulli halnya, tuan-tuan, kita kena buat satu perbuatan sekira-kira kita nak abang kata kita membesarkan orang yang memberi nikmat, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dengan bahawa kata memuji ataupun lainnya, sama ada perbuatan tu ataupun perkataan lidah atau amalan anggota kita. Perbuatan kita ataupun perkataan kita ataupun amalan hati kita tu, i'tiqad hati. Jadi rukun puji itu maklumlah. Tuan-tuan, maklumlah. Rukun puji yang pertama ahamid, orang yang memuji. Dan yang memuji di sini siapa dia? Kalau kita tengok pada kitab kita ni, pengarang kitab kita lah.
Kalau kita macam kita alhamdulillahirabbilalamin, kita yang puji Allah Taala. Itu orang yang memuji. Dan yang keduanya mahmud. Apa makna mahmud? Artinya yang kena puji, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya mahmudun bih. Dia panggil. Apa mahmudun bih ni? Sifat kepujian yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita puji alhamdulillahirabbil alamin, tak kira lah. Subhanallah tu sifat kepujian dia, maha suci Tuhan, daripada kaya Tuhan, maha suci daripada segala sifat kekurangan. Dan yang seterusnya yang keempat mahmudun alaih. Apa makna mahmudun alaih? Nikmat yang dipuji. Bila kita boleh nikmat, kita puji. Satu nikmat, ya Allah, kita puji Allah Subhanahu. Macam nikmat makan, alhamdulillah, kita puji. Mahmudun alaih dia panggil. Ini dia panggil rukun puji ni. Dan yang seterusnya yang kelimanya lafaz. Lafaz tu terpulanglah tuan-tuan. Alhamdulillah boleh. Kawan ni baik sungguh. Tu lafaz-lafaz yang kita ni lah. Tertentu bagi segala benda ni, tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Tengok jam ni lagu lain, tengok jam ni lagu lain. Pakai hak ni kot noh. Hak ni pukul 11 lah. Allahu akbar. Baik. Itu mana puji. Jadi ala kulli hal tuan, bila nikmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan tak suruh kita balas. Kalau nak balas tak larat balas, tapi Tuhan suruh kita syukur. No. Jadi cara nak mensyukur nikmat, ya Allah, masing-masing cara-cara lah, dengan perbuatan lagu mana, dengan perkataan lagu mana, dengan hati tu macam mana. Nampak tak? Dengan perbuatan, dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa perkataan tu, maka tu termasuk dalam kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana dia nikmat Tuhan ni? Jadi kita memuji segala nikmat Allah taala ni, kita gunakan nikmat yang Tuhan bagi tu ke arah apa yang Allah Subhanahu wa taala redha. Sebab tu Nabi minta, Allahumma wafiqni lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma wafiqni, ya Allah, betulkan aku. Nak abang kata bagi berbetulan, nak abang kata bagi, orang kata apa? Bagi tepat. Betulkan aku, tepatkan aku. Allahumma wafiqni lima tuhibbuhu, dengan apa yang engkau suka dan apa yang engkau redha. Lima tuhibbuhu wa tardahu, dan apa yang engkau redha minal qawli, daripada perkataan aku. Maksud dia perkataan yang terbit pada mulut aku ni kena apa yang hang suka, apa yang hang redha. Macam tu kita kena minta. Kita pun kena minta apa yang terbit pada mulut kita, perkataan kita ni, kita minta yang Allah Ta'ala buat bagi perkataan kita ni kena dengan apa yang Tuhan redha, apa yang Tuhan suka. Wal qawli wal amali, dan perbuatan kita pun kita buat berbetulan dengan apa yang Allah Ta'ala suka, apa yang Allah Ta'ala fi ta'atika, pada mana? Pada mentaati engkau ya Allah. Fi ta'atika, pada mentaati Allah. Muwafiqni lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Ya Allah tuan-tuan. Jadi nak abang kata kita kena minta, kita kena apa ni? Bagi sama, bagi bertepatan antara perbuatan kita, perkataan kita dan hati kita ni dengan apa yang Allah Ta'ala kehendak, apa yang Allah Subhanahu wa taala mahu. Nampak? Jadi bagi berbetulan. Kalau berbetulan lagu ni, insya-Allah tuan-tuan, kalau kita Allah Ta'ala takdir macam tu, maka kita di bawah naungan ataupun rahmat atau inayah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, ini maksud dia manusia yang boleh hidayah dan boleh taufik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perbuatan kita, perkataan kita dia terbit daripada mulut kita tak berbetulan dengan apa yang Tuhan suka, Tuhan redha ni, ya Allah tuan-tuan, tu nak abang kata manusia yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda ni semua kita ni ahli sunnah wal jamaah, dia ada usaha, dia ada ikhtiar. Lagi kita akan bicara insya-Allah dalam bab ni lah. Ya Allah, kalau pengajian ni tentang masalah orang mengaji pengajian kitab tua ni lagu ni lah tuan-tuan, dia lambat. Dia tak sama tu kitab baru ni ya. Dia nak boleh bergerak satu ayat tu dia lambat sikit. Jadi kita torik macam ni, perjalanan kita macam tu, jadi kita bawa macam tu lah tuan-tuan. Tuan-tuan kena sabar lah. Sebab tu kadang-kadang orang mengaji satu kitab sampai 4-5 tahun walaupun kecil. Hidayatul Sibyan tu kita mengaji 3 tahun baru habis. Padahal dia 30 muka surat ya. 3 tahun, mengaji 3 tahun. Saya pernah mengajak bab tauhid Hidayatul Sibyan, ada 3 lai kot bab tauhid. 1 tahun setengah baru selesai.
Kitab ni, tapi bila kitab besar, macam kita kata kita akan pakai kitab besar ni tuan-tuan, maksud dia bukanlah besar apa, dia cerita bab tauhid ke semua, itu lebih mudah sikit, bukan lebih mudah kerana dia kita tak payah huraian banyak, kerana dia dah huraian banyak lah. Yang mana patut kita laju, mana patut kita bahas lah. No? Yang mana qadar-qadar yang Allah Taala beri, Allah Taala hidayahkan pada kita kadar mana yang kita boleh, insya-Allah lah tuan-tuan. Jadi minggu depan kalau yang ni kalau ada kitab, ya Allah kita akan guna kitab. Itu lebih menarik. Kenapa apa tuan-tuan? Saya lebih suka kita pakai kitab kerana pasal apa? Kalau ikut Imam Malik rahimahullah taala, dia kata al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Imam Malik sebut ilmu ni binatang, buruan, liak kita abang. Wal kitabatu qaidun, kitab ni sebagai penambat. Benda liak ni dia kena tambat. Lembu, jinak pun kena tambat. Ni boleh kijang rosak pelanduk tu. Ya Allah tuan-tuan, mai tak tambat, mai nak lepas kot ni Allah. Lepas tu kata dia qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Tambat binatang buruan kamu ni bi hibalil wasiqah, dengan tali hak kemas. Maksud dia tulis dengan pen. Tu sudut sayang tuan-tuan, kitab tu sudut sayang. Tulis tuan-tuan bagi kita faham. Jahanam beli lain, bukan mahal pun, bodik tu tak tahu tanya mami tu. Kita tak tahu apa dia. Tak sampai RM5 kot. Ya Allah. Tulis. Tulis, jangan tulis pensel. Tulis pensel lama hilang begitu. Nampak? Tulis dengan, sebab tu kalau kita tengok kitab orang tua dulu, Tok Guru kita dulu, dia boleh guna daripada dia mengaji ni sampai kita ni. Kita betul duduk terang situ lagi. Kerana mereka dulu dakwah celuk tu lah. Benda tu tahan. Lepas tu Imam Malik kata, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, dengan tali kemas. Tali duk tambat, boleh kijang, tambat tali rupiah. Ya Allah. Tambah tak tambat langsung. Macam tu kita tak tulis, Muhammad dengar, tak bila dengar tu. Balik terentak bam 3 kali, boom boom boom, lupa. Ustaz kata apa ni? Tak tahu dia kata. Ya Allah. Okey, terentak bam. Sebab tu dia kata, fa minal himaqati man tasida ghazalatan. Setengah daripada orang bodoh, kata Imam Malik rahimahullah taala, man tasida ghazala, orang yang buru yang dapat kijang, ghazal. Dia dapat kijang, wa tafakkuha bainal khalaiqi taliqatan, maka dia pi di tengah padang yang lapang, dia pi lepas lambung. Tuan tu, nampak tak? Ni setengah. Ni kita pi, kita dapat benda tu. Ilmu tu kita dapat, tapi kita tak tamat. Bila kita tak tamat, aku cerita lah. Ya Allah, 3 kali terentak bam tu lupa. Tanpa kata tu, tak ingat. Nampak? Sebab tu, kurang-kurang kita nak kita pakai kitab. Pasal apa tuan-tuan? Yang kedua, kita ada keberkatan. No? Kita tengok kitab ilmu syarak ni, dia ada keberkatan dia. Yang kedua, keberkatan pengarang kita no. Ni pok-pok ulama-ulama kita, ulama-ulama yang kemah ilmu-ilmu depa, yang ada yang sampai kepada tahap waliullah taala dah. Jadi depa kitab depa ni kita ambil seolah-olah kita penyambung wasilah torikan torik depa, jalanan depa tu. Ya Allah, ni keberkatan daripada depa tu Allah Taala curah kepada kita. Sebab tu kerana bukan kita ambil kitab ni, kita ambil, kita baca, kita ambil. Tak, kita berguru, kita. Nabang kata, salah silah kita tu tak putus. Itu yang kita nak. Ini dia panggil tarik. Ya Allah tuan-tuan. Kita baca buku, kalau benda yang kita tak faham, kena tanya. Pasal apa tuan-tuan? Kerana ni tarik dia. Pasal, bila kita tak ada guru ni, bila kita faham ikut kita, dia namanya pening lalu. Nanti bila kalau kita buat salah, kita buat tu benda tu salah. Pi di akhir nanti Tuhan tanya Hamid mana? Dia takut baca kitab tu. Tuhan akan tanya pengarang kitab, betul ya hang tulis itu? Dia kata betul, tapi aku kena bukan kau tu, aku kena kau lain, tapi dia ni tak mengaji, dia faham seorang-seorang dia. Nampak tak? Ya Allah, sudahlah. Kalau kita mengaji, pasal faham buat kau tu, dia kata aku Tok Guru cerita lagu tu. Allah, malaikat balik tanya Tok Guru. Betul yang kata tu? Dia kata aku Tok Guru sebut kau tu. Dia nak sampai mengarang kita. Dia tanya lagu tu. Ini dia panggil tarik, ini jalanan. Itu dia panggil sanad. Orang mengaji tak ada sanad ni tuan-tuan. Ulama kata seolah-olah anak pungut. Tak tahu nak buat bin siapa. Tu di segi zuhir dah. Tapi ilmu pun macam tu. Hamid kata apa? Tak tahu. Dia putus sanad dia. Maka bila putus sanad, dia hilang keberkatan dia. Nampak? Tak tahu nak buat siapa ilmu. Hamid siapa? Aku ambil baca kitab tu. Putui. Walaupun pengarang dia tu, tapi kita adakah sampai murad maksud pengarang tu kepada dengan fahaman kita kalau kita tak berguru benda tu. Nampak tak?
Jadi ala kulihannya, ya Allah, kalau sikit-sikit pun apa yang keluar pada mulut guru, tak kira lah kita ambil mana-mana pun, guru mana-mana pun, dia ada keberkatan dia ada taufik ya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau ada ni insya-Allah kita mula kita minggu depan insya-Allah, kalau ada pakai belilah tuan-tuan. Kurang-kurang kita ambil bawa kitab, itu dapat berkat dah. Nampak tak? Dapat pahala kita bawa kitab. Kita tengok kitab itu dapat pahala lah. Kerana kita semua syarat Quran kita tengok muka mak kita tengok Kaabah, tengok apa benda tu, benda-benda syarat ni kita dapat pahala. Yang kedua kita buka ni ada berkatnya. Kalau kita tengok letak kalik sangatlah. Wallahu alam. Insya-Allah lah, moga-moga apa yang kita katakan hari ini tu memberi manfaat kepada kita tuan-tuan. Apa yang baik tu daripada Allah Taala, salah silap tu daripada kelemahan diri saya insya-Allah. Tak jumpa lagi kalau umur panjang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana syahra sya'bana wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana syahra sya'bana wa ballighna ramadan. اللهم بارك لنا شهر شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan. Demikianlah kuliah sampaikan oleh Ustaz Ilmi. InsyaAllah pada bukan minggu depan, minggu